Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan Imam dan disayangi seluruh muslimin muslimat ahli jemaah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi kita peluang, ruang kepada kita di dalam kita menambah amal ibadat kita. Kita sekarang ini berada di malam yang ke-28 daripada bulan Ramadan bagi tahun ini. Kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amalan kita, segala taubat kita diterima dan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan hati yang selamat dan sejahtera. Di mana di dalam ayat 28 surah Al-Hijr disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana manusia ini diciptakan daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah yang ketal, yang berubah warna dia hitam dan menjadi berubah juga ada segi baunya. Di mana sebahagian ulama nafsirkan bagaimana kejadian manusia ini sendiri, supaya kita ingat, jangan kita ni rasa hebat, jangan kita ni rasa lebih. Kerana di antara sebab manusia ni mewarisi sifat takabur yang ada pada iblis itu sendiri, sehingga dia rasa tidak mahu sujud kepada Nabi Adam apabila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah perasaan takabur. Dan perasaan takabur ini juga merosakkan kebanyakan umat manusia bermula zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab manusia ini menjadi takabur, antaranya kerana dia rasa ilmunya banyak. Yang kedua, manusia rasa takabur kerana dia rasa hartanya begitu, dia rasa dia begitu kaya. Yang ketiga, dia rasa keturunan dia ni bakal molek. Yang keempat, kerana dia rasa rupa dia comel. Yang kelima, kerana dia rasa pengikutnya ramai, penyokongnya ramai, pengundinya majoriti. Menyebabkan dia rasa takabur, rasa lebih, tak dengar kata. Dan melalui ayat ini Allah memperingatkan kepada kita, kita ni dalam keadaan hina. Di mana kita ni asal daripada tanah liat yang kering, akhirnya dicampur dengan air, diuli dengan air, kemudian dibiar berapa lama sehingga berubah warna jadi hitam, kemudian bau pun berubah juga. Kemudian lepas kering molek, lalu dia rupa betul sebagaimana kita lah ni jadi manusia, ditinggal begitu lama sehingga dia ni jadi kerah, sehingga dikatakan serupalah kita ni serupa pasu bunga. Jadi kering gitu, kalau kita katok dengan benda ya bunyi, kerana tak ada benda, belonggung gitu ya. Akhirnya bila ditiup roh, barulah kita ni boleh gerak molek, boleh jadi macam ni, boleh mari terawih dan sebagainya. Mana hinanya kita. Jadi bila kita rasa kita ni hina, serba lemah, maka kita kena tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Jangan rasa kita ni lebih. Kerana kalau kita baca pada sebulan lebih ni, kita lihat bagaimana suara-suara ataupun laungan-laungan kebangsaan ataupun asabiyah yang begitu banyak yang kita dengar melalui radio, TV, akhbar dan sebagainya. Dia rasa dia lebih, hak ni rasa dia lebih, Melayu dia rasa lebih, Cina dia rasa dia lebih, India dia rasa dia lebih. Semua tak ada, semua sekali tanah kau belakang. Tak rasa hebat. Di mana ulama sebut kita ni nak lawan Tuhan macam mana, rasa hebat macam mana, kerana kita sendiri pun keluar daripada dua kemaluan. Pertama, keluar daripada kemaluan ayah kita, dan yang kedua, kita keluar daripada kemaluan mak kita. Mana hinanya kita. Apakah kita yang hina ni nak lawan Allah Subhanahu wa taala?
Jadi bila kita rasa kita ni hina, serba lemah, barulah kita ni tunduk dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih, sama ada dia orang Arab ke, orang tidak Arab ke, semua sama. Yang paling tinggi tempat dia, maqam dia, mulia ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah manusia yang paling takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita pernah dengar suatu kisah di mana Abu Zar, pada suatu hari Abu Zar memanggil Bilal bin Rabah. Tak tahulah dia krisih macam mana dengan Bilal, dia panggil Bilal dengan perkataan yang kurang manis. Dia kata, "Hei budak, budak hitam, anak perempuan orang kulit hitam." Dia orang gitu. Lalu Nabi dengar dia panggil gitu. Lalu Nabi panggil Abu Zar, "Wahai Abu Zar, mari sini. Ada lagi nyakit jahiliyah padamu. Buai-buailah. Nyakit jahiliyah ni tak selamat. Dunia pun hina, akhirat lagi-lagi kamu tidak akan selamat bila kamu berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala." Dan kita juga ingat kata-kata yang paling masyhur daripada lidah Sayyidina Umar sendiri, di mana kita ni semuanya sama. Kita adalah suatu bangsa yang sama saja, tapi yang memuliakan kita ialah Islam. Bila kita melaksanakan Islam dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita, dalam masyarakat negeri kita dan seterusnya masyarakat negara kita, barulah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa mahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah azzallanallah. Kita inilah suatu bangsa, kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berpegang dengan Islam. Kita berislam pada politik kita, kita Islam pada ekonomi kita, kita Islam pada sosial kita, dan kita Islam pada amal ibadah kita. Barulah kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita mencari kemuliaan dengan sistem-sistem yang bercanggah dengan Islam, maka kita akan tumbang, kita akan menjadi umat yang hina dunia dan akhirat. Kita lihat bagaimana keadaan dunia pada hari ini. Ekonomi seluruh dunia boleh kata merudum, jatuh. Walaupun sebelum ini di mana umat Islam sendiri begitu mendabik dada, begitu merasa bangga kerana menggunakan sistem ekonomi Yahudi. Mereka termakan ataupun mereka menerima dakwah Yahudi yang menyatakan sekiranya dunia ini ataupun ekonomi dunia ini berfungsi tanpa riba, maka dunia ataupun ekonomi dunia akan jatuh. Dunia tidak akan bergerak, ekonomi dunia akan mati. Tapi kita lihat pada hari ini, bukan tidak ada begitu banyaknya sistem riba yang dilakukan, tapi ekonomi dunia terus jatuh. Ekonomi dunia terus berudung. Ini memberi amaran ataupun memberi isyarat yang jelas kepada kita, sekiranya kita mahu maju, termasuklah dalam ekonomi, kita mesti kembali kepada Islam. Kita mesti kembali di dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam, sebagaimana kita mengambil pengajaran yang besar, di mana antara sebab jatuhnya khilafah Uthmaniyah Turki 1924, selain daripada perasaan asabiyah sehingga Arab merasakan kerajaan Turki adalah untuk Turki, Arab untuk Arab, sehingga mereka menjatuhkan kerajaan Islam. Dan di antara sebab yang kedua, jatuhnya khilafah Uthmaniyah Turki kerana kerajaan pada masa itu ataupun khalifah pada masa itu menukarkan sistem dinar emas, ditukar kepada sistem kertas yang dianjurkan ataupun yang dicadangkan oleh Yahudi. Walaupun para ulama telah memberi amaran kepada khalifah, wahai khalifah, jangan tukar wang kertas dengan dinar emas. Sekiranya kamu tukar, tidak lama ekonomi Islam akan jatuh dan khalifah sendiri akan jatuh. Dan kata-kata daripada ulama, pesanan daripada ulama ini benar, kerana tidak berlama khilafah Uthmaniyah Turki ini jatuh. Itulah yang memberi kita amaran yang keras. Sekiranya kita mahu berjaya di dunia dan akhirat, maka kita kena kenal hakikat diri kita, iaitu kita ni asal daripada tanah yang hina. Walaupun iblis menghina kita, tidak mahu tunduk pada kita kerana dia kata dia ni berasal daripada api, kita manusia ni berasal daripada tanah yang hina. Tapi disebut oleh ulama, walaupun tanah ni nampak hina, tapi kalau kita tengok dalam bab bersuci, kalau tak ada air, kalau kita ni nak ambil air semaya tak ada air, ataupun kita sakit, menyebabkan kita tak boleh ambil semaya, orang tak bakar dengan api, orang ambil debu tanah, orang tak ambil debu api, tak ambil asap. Walaupun mudah ambil asap daripada nak cari debu,
Tapi itulah mulianya tanah. Begitu juga kalau kita kena najis mughallazah, setuh hanyi ke setuh babi, kalau nak samuk, orang tak samuk dengan api, orang samuk dengan air tanah. Jadi itulah, walaupun kita ni berasal daripada tanah, tapi tanah itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ni walaupun berasal daripada tanah, tapi menjadi makhluk yang paling mulia, dengan syarat kita tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita insya-Allah berjaya di dunia dan akhirat. Itulah sedikit sebanyak insya-Allah, supaya kita dapat sama-sama mengambil pengajaran, mengambil peringatan untuk kebaikan kita bersama, sebagai tazkirah memperingati atas satu sama lain, supaya kita ni tak geleceh, tak gelicir ke jalan yang salah, ke jalan yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.